Penting izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga ahli-ahli rakan kumpulan yang lain. Saya Atika Syakirah dan 5 orang kawan-kawan saya iaitu Ali Suhaila, Syafitul Jannah, Nurul Husna, Adamirah dan juga Nur Atika Hyu. Dah cantik. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Zakia dan juga rakan-rakan seperjuangan sekalian. Adanya saya di sini untuk membincangkan mengenai isu pendidikan yang mengubah tingkah laku kanak-kanak, remaja dan juga orang dewasa. Segmen pengenalan. Okey, yang berikut adalah makna serba sedikit tingkah laku manusia dalam persekitaran. Okey, apa kaitan COVID, gambar COVID dengan isu pembelajaran? Okey, berbalik kepada isu kita tadi iaitu isu pendidikan yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Okey, macam kita tahu satu dunia terkena virus COVID ni. So, dan salah satu aspek yang terkesan adalah aspek pembelajaran. Okay, macam kita dapat lihat sebelum adanya COVID, kita belajar dengan secara face to face. Kita dapat memahaminya dengan lebih mendalam, senang. Kalau tak faham apa-apa boleh tanya cikgu. Okay, tak boleh tanya lecturer dengan secara direct. Tapi bila adanya COVID, semuanya berubah 360 darjah. Kita kena belajar melalui gadget iaitu phone dan juga laptop. Dan menggunakan aplikasi teknologi yang canggih sekarang ni iaitu Zoom, Webex, Google Meet yang kita tak pernah guna selama ni. So, adakah berlaku tekanan dalam kalangan kanak-kanak, remaja dan juga orang dewasa? Nantikan. Assalamualaikum, saya Syafitul Jannah binti Safi, nombor cikgu 61379. Saya akan meneruskan part saya untuk pembentangan tugasan berkumpulan ni. Pada part saya akan membincangkan mengenai faktor tekanan dalam pembelajaran semasa pandemik bagi masyarakat di Malaysia. Okey, untuk part saya akan ambil bagi aspek golongan dewasa. Faktor yang pertama adalah tekanan tugasan guru yang berlebihan. Macam kita tahu, bila pandemik, kita pun semua belajar secara online. Bila belajar secara online, dia punya jadual sentiasa berubah-ubah. Jadi cikgu ni kena sentiasa keep update, kena tengok nota pelajar lagi, nak kena mengajar untuk buat link lagi, nak kena sentiasa tukar jadual aktiviti lagi dan sentiasa buat log harian. Benda ni yang memenatkan cikgu lah. Banyak kerja yang cikgu sentiasa nak cope dalam satu masa. Atau tekanan yang kedua adalah tingkah laku pelajar. Masa musim pandemik, kebanyakan pelajar ni dia tidak hadir ke kelas online. Dan bila tak hadir, pencapaian merosot. Dan ada sesetengah ibu bapa yang tak bertanggungjawab, dia salahkan cikgu bila anak-anak dia prestasi merosot. Sedangkan ibu bapa tak pantau sama ada anak tu hadir ataupun tidak ke kelas. Benda ni juga boleh membawa faktor tekanan lah dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah kurangnya kemahiran penggunaan teknologi. Okey, masa musim pandemik ni kita tahulah kan kita belajar secara online. Jadi kebanyakan aplikasi yang digunakan secara atas talian lah. Dan kebanyakan cikgu yang dah berada pada usia yang agak lanjut, mereka suka untuk gunakan kemahiran teknologi ni dan membuatkan mereka merasa stres tak dapat sampaikan ilmu dengan baik. Benda ni juga dikatakan menjadi tekanan dalam pembelajaran musim pandemik COVID ni. Dan faktor tekanan yang keempat adalah penyediaan keperluan pembelajaran anak-anak. Ibu bapa dia kena sediakan keperluan pembelajaran. Setiap anak kena ada satu gadget sendiri untuk belajar secara online. Sedangkan kita tahu ibu bapa ni dia mengalami kegawatan ekonomi. Ada yang kena buang kerja, ada yang tak dibayar gaji. Benda ni menimbulkan masalah kewangan lah dalam keluarga. Tapi mereka terpaksa juga untuk menyediakan anak-anak dengan gadget supaya anak-anak dapat belajar dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan tekanan lah bagi ibu bapa. Yang inilah kita katakan faktor tekanan dalam pembelajaran pada musim pandemik ni. Last sekali, yang kelima adalah bebanan kerja yang berganda bagi ibu bapa. Contohnya, dekat masa musim pandemik ni, ibu bapa dia kena bekerja daripada rumah, work from home. Tapi dalam masa yang sama, dia kena pantau anak-anak dia lagi, masuk kelas ke tidak, buat kerja ke tidak. Dia nak kena tengok nota anak-anak dia lagi, kerja rumah anak-anak dia lagi. Sedangkan dia juga yang kena memasak, mengemas rumah, nak buat kerja-kerja rumah. Jadi ibu bapa kena buat banyak benda dalam satu masa. Hal ni menyebabkan ibu bapa stres daripada emosi dan juga fizikal. Ibu bapa jadi letih yang menyebabkan ibu bapa ni mudahlah untuk demam, sakit dan sebagainya. Bila banyak sangat kerja nak kena cope dalam satu masa. Hal inilah yang kita katakan menimbulkan faktor tekanan dalam pembelajaran pada musim pandemik. Sekian sahaja part saya untuk kali ini. Terima kasih. Seterusnya, kita akan melihat kepada faktor-faktor yang menyumbang kepada tekanan yang dihadapi oleh masyarakat di negara kita dalam aspek pembelajaran. Kita akan melihat terlebih dahulu berkenaan faktor yang menyumbang kepada tekanan bagi golongan kanak-kanak. Faktor yang pertama adalah faktor bebanan kerja yang semakin meningkat. Seperti yang kita tahu, pembelajaran secara atas talian membolehkan akses yang tidak terbatas
dalam kalangan pelajar dan juga guru. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan penerimaan arahan ataupun tugasan daripada guru bersifat sedikit tidak terbatas dan menyebabkan tekanan kepada para pelajar. Selain itu, tanggapan yang agak tinggi yang diberikan oleh para guru kepada para pelajar dalam menyiapkan tugasan yang diberikan juga akan memberikan tekanan kepada kanak-kanak. Faktor yang kedua adalah faktor persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif. Seperti kita sedia maklum, pembelajaran secara atas talian memerlukan kepada peranti elektronik dan jaringan internet yang baik, berbeza dengan keperluan semasa menjalani kelas secara bersemuka. Keadaan ekonomi yang kurang berkemampuan juga sedikit sebanyak telah memberi kesan kepada para pelajar apabila keperluan mereka tidak dapat dipenuhi, sekaligus menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran secara atas talian dan menghadapi tekanan sepanjang tempoh pembelajaran ini berlangsung. Baiklah, seterusnya saya akan bincangkan berkenaan dengan kesan tekanan semasa pandemik terhadap masyarakat di Malaysia. Kita ada dua pihak, iaitu kanak-kanak dan remaja. Pihak yang kedua adalah golongan orang dewasa. Untuk bayi, kanak-kanak dan juga remaja ini ada dua kesan utama, iaitu berkenaan dengan proses komunikasi, gangguan proses komunikasi dan juga gangguan dalam proses persahabatan ataupun mencari identiti sendiri. Macam kita tahu kan, bayi supposedly setahun, 2 tahun dah pandai berkomunikasi, tapi adanya bayi PKP ni, diorang ada yang tak tahu lagi bercakap walaupun dah 2 tahun, masih lagi pelat. Okey, yang kedua adalah berkenaan dengan remaja, yang mana kita tahu kalau teori Erikson, waktu remaja itu sangat penting sebab masalah diorang cari identiti diorang. And diorang perlu banyak berkawan kan. Tapi sekarang ni dah tak boleh nak buat macam tu sebab pembelajaran tu secara atas talian, dan kita tahu kan atas talian macam-macam ada, and banyak lagi benda negatif daripada benda yang positif kan. Okay, itu adalah kesan terhadap kanak-kanak dan juga remaja. Seterusnya kita akan pergi pula kepada bahagian golongan dewasa, yang mana kita ada 3 kesan utama, iaitu kesan daripada aspek psikologikal, kesan sosial dan juga teknostress. Okay, kita tahu kan kalau cakap teknostress ni maksudnya apa? Stress sebab kan teknologi. Sebab kita tahu kalau orang tua ni, orang dewasa dia agak susah sikit nak adapt, nak belajar laju-laju kan, sebab teknologi sentiasa berubah kan, yang akan menyebabkan tekanan terhadap teknologi. Yang kedua adalah berkenaan dengan psikologikal, di mana diorang akan ada depression, anxiety, and emosi diorang pun akan tak stabil. Okey, yang terakhir sekali adalah dekat berkenaan dengan kesan sosial. Tahap sosial diorang pun akan berkurang. Kalau dulu boleh lepak mamak, sekarang dah tak boleh. Kalau dulu kita boleh makan kenduri, kita boleh melawak, tengok sanak saluran masa kenduri, sekarang dah tak boleh. Jadi ini adalah 3 kesan terhadap golongan orang dewasa. Saya akan teruskan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Hai. Alright, sekarang ni adalah tiba pula giliran saya untuk menerangkan tentang apa sebenarnya peranan pekerja sosial dalam menangani tekanan pembelajaran dalam lingkungan masyarakat kita sekarang. Sebelum tu kita kena tahu dulu apa maksud peranan pekerja sosial ni. Macam yang kita tahu, peranan pekerja sosial ni adalah tujuan satu je, untuk membantu orang ramai dalam menangani masalah harian mereka sendiri. Jadi macam sebelum ni kita tahulah peranan pekerja sosial ni ada dalam peranan kerja sosial kanak-kanak, ada dalam peranan kerja sosial keluarga. Tetapi disebabkan topik kita adalah pembelajaran, jadi kita akan lihat apakah peranan pekerja sosial dalam skop sekolah itu sendiri. Jadi mari saya terangkan serba sedikit. Sekarang kita dah tahu bahawa aspek kita, sudut kita dalam pembelajaran iaitu berkaitan dengan peranan pekerja sosial sekolah. Jadi sekarang saya akan terangkan sedikit. Peranan pekerja sosial sekolah itu adalah bertujuan satu sahaja, iaitu melonjakkan kefungsian sosial pelajar dan juga meningkatkan sistem pendidikan. Okey, sekarang kita dah tahu, kita bercakap tentang peranan pekerja sosial sekolah. Jadi apa peranan mereka sendiri dalam setting sekolah itu tersebut? Ada 3, iaitu dari segi perundingan, dari segi pengurusan sumber dan juga dari segi pendidikan. Tapi saya akan terangkan tentang sudut perundingan, yang mana lagi 2 akan diterangkan oleh rakan pembentang saya. Ini akan menunjuk cara kepada guru-guru ataupun berkait rapat dengan PIBG
memerlukan dan perlu merancang beberapa program kepada pihak sekolah agar melahirkan sekolah yang berkualiti dan juga program-program yang berkualiti kepada pelajar-pelajar. Dan yang kedua, sebagai trainer adalah sebagai pengajar ataupun mengajar kaki tangan sekolah ini untuk bergerak lebih depan dengan cara yang lebih baik, dan adalah juga sebagai facilitator yang mana mereka ini akan menunjuk cara kepada guru-guru ataupun berkait rapat dengan PIBG. Sebagai contoh, ada sebuah sekolah ni yang mana sekolah itu ada bekerjasama dengan pihak PIBG menjual lebih kita semua ni, dan daripada keuntungan tersebut mereka membeli alat petat lah untuk para pelajar, sebab sekarang kan kita berada dalam pandemik COVID-19 yang mana pelajar-pelajar memerlukan tablet untuk meneruskan pembelajaran mereka secara atas talian. Jadi ini adalah salah satu kerjasama antara pihak peranan pekerja sosial di sekolah. Okey, dan seterusnya adalah sebagai outreach worker yang mana pekerja sosial sekolah ni dia berperanan menyampaikan maklumat kepada pihak-pihak sekolah berkaitan dengan maklumat-maklumat terkini supaya sekolah dapat melahirkan pelbagai aktiviti yang terkini bersesuaian untuk meningkatkan lagi kualiti pelajar itu sendiri. Jadi daripada sudut perundingan kita dapat lihat pelbagai aspek kan. Jadi kita lihat kepada rangkaian pemberitaan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Abdi Ahmad Asing, nombor metrik 21784. Dalam aspek penguasaan sumber, kerja sosial memainkan peranan sebagai orang tengah menghubungkan pelajar, keluarga dan pihak sekolah dengan sumber yang relevan. Dalam memastikan keberkesanan pendidikan, pekerja sosial juga dapat membantu ibu bapa mengetahui perkhidmatan yang sesuai membantu isu mereka dengan lebih baik. Selain itu, pekerja sosial juga sebagai penghubung dapat meringankan beban ibu bapa dan guru yang memerlukan perkhidmatan yang sesuai. Dalam aspek pendidikan pula, sebagai peranan pekerja sosial adalah sebagai outreach worker, iaitu memerlukan pekerja sosial terlibat dalam proses penyampaian maklumat dan mengenal pasti kumpulan yang memerlukan program pendidikan. Sebagai penyelidik yang mana perlu membuat penyelidikan sebagai perkhidmatannya di sekolah bagi membantu pihak sekolah memperbaiki sistem dan memastikan keberkesanannya. Terima kasih. Secara kesimpulannya, di atas huraian dan juga hujahan rakan-rakan seperjuangan saya tadi, kita dapat lihat COVID ni memberi kesan yang mendalam terhadap pelbagai aspek dan terutamanya memberi tekanan dalam pembelajaran, dan bukan sahaja kanak-kanak tetapi dewasa dan juga remaja. Okay, seperti yang kita boleh contoh yang boleh kita nampak adalah ibu bapa sendiri pun stres. Stres dengan kerja lagi, nak pantau anak-anak pembelajaran secara online lagi. Cikgu pun kena kerja lebih masa. Jadinya semua individu ni kena memainkan peranan masing-masing dengan baik supaya kita dapat atasi tekanan tu untuk tidak lagi menjadi lebih parah. Itu saja, sekian, terima kasih.